Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita pada hari ini dan diharap murid-murid dalam keadaan yang sihat sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Sirah tahun 4 yang bertajuk Bai'atul Ridwan. Baik murid-murid, sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca bacaan doa belajar. Murid-murid boleh ikut saya sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gendong rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pengasih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Objektif pembelajaran kita hari ini, di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, menyebut tarikh, tempat dan sebab berlakunya Bai'atul Ridwan. Yang kedua, menceritakan tentang peristiwa Bai'atul Ridwan. Dan yang ketiga, menyatakan kesan dan iktibar Bai'atul Ridwan. Baik murid-murid. Okey, baik. Murid-murid tengok gambar raja yang saya telah sediakan ni. Okey, murid-murid akan tahu tentang 4 kategori. Yang pertama, maksud Bai'atul Ridwan, bila berlakunya Bai'atul Ridwan, tempat dan sebabnya berlaku Bai'atul Ridwan. Maksud Bai'atul Ridwan. Murid-murid, maksud Bai'atul Ridwan ialah perjanjian yang telah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berlakunya di antara Rasulullah dengan orang Islam yang hendak mengerjakan umrah. Ia juga dikenali sebagai perjanjian setia sehidup semati. Okey, berlakunya Bai'atul Ridwan pada tahun 6 Hijrah dan diambil sempena nama sepohon pokok tempat umat Islam berhenti sebelum meneruskan perjalanan. Okey. Murid-murid kena ingat dia, berlakunya Bai'atul Ridwan ni ialah pada tahun 6 Hijrah. Tempatnya ialah di tempat sepohon kayu, sepohon pokok, tempat di mana umat Islam berhenti sebelum meneruskan perjalanan. Sebabnya berlaku Bai'atul Ridwan. Orang Islam mengadakan Bai'atul Ridwan kerana hendak menuntut bela di atas berita kematian Saidina Osman yang diutuskan oleh Rasulullah SAW bagi menyatakan tujuan sebenar kedatangan orang Islam ke Mekah. Peristiwa Bai'atul Ridwan. Okey, murid-murid, peristiwa Bai'atul Ridwan ni ada 3 perkara, 3 peristiwa. Yang pertama, Muhajirin rindu kampung, iaitu kampungnya di Mekah. Yang kedua, mimpi Rasulullah. Dan yang ketiga, umrah. Okey, yang pertama, Muhajirin rindu kampung Mekah. Okey, apa maksudnya tu? Umat Islam yang berhijrah ke Madinah berasa sangat rindu untuk pulang ke kampung halaman mereka, iaitu di Mekah yang telah lama ditinggalkan sejak sekian lama. Okey, yang kedua, hasrat tersebut telah disampaikan kepada Rasulullah SAW. Baginda memahami kehendak tersebut dan memberitahu bahawa baginda bermimpi telah masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan bercukur dan bergunting rambut bersama para sahabat. Itu mimpi Rasulullah. Dia telah masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan bercukur dan bergunting rambut bersama dengan para sahabat. Itu mimpi Rasulullah. Yang ketiga, umrah. Apa itu umrah? Rasulullah dan umat Islam Madinah seramai 1,500 yang terdiri daripada kaum Muhajirin dan kaum Ansar
menuju ke Mekah untuk mengerjakan ibadat umrah. Rasulullah SAW sebenarnya membenarkan umat Islam membawa pedang yang bersarung untuk tujuan keselamatan. Jadi semasa di Hudaybiyah, Rasulullah telah memutuskan Sayyidina Osman untuk ke kota untuk memberitahu tujuan kedatangan orang Islam adalah untuk menunaikan umrah. Sayyidina Osman juga diminta menyampaikan berita gembira kepada kaum muslimin yang tertindas di Mekah bahawa kemenangan sudah hampir tiba. Beliau telah ditahan oleh orang musyrikin Quraisy Mekah selama 3 hari. Jadi pelbagai berita yang telah sampai kepada Rasulullah dengan mengatakan Sayyidina Osman ni telah dibunuh. Umat Islam pun mengadakan Bai'atul Ridwan untuk mendapatkan kata sepakat sehidup semata bagi menuntut bela kematian Sayyidina Osman. Jadi itulah peristiwa Bai'atul Ridwan. Baik murid-murid, kesan dan iktibar Bai'atul Ridwan. Yang pertama, pengaruh Islam bertambah kuat dan diguruni. Dan yang kedua, pengaruh kaum musyrikin Mekah semakin lemah. Jadi, hendaklah sentiasa bersatu hati dan bersikap berani menghadap musuh supaya umat Islam tidak ditindas. Jadi umat Islam ni akan cemerlang sekiranya bersatu hati. Jadi semakin ramailah pengaruh Islam bertambah kuat dan digeruni. Dan sekarang pula pengaruh kaum musyrikin kaum musyrikin Mekah semakin lemah. Ini adalah kesan dan iktibar Bai'atul Ridwan. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Saya harap murid-murid dapat mengulang kaji pelajaran sirah dalam tajuk Bai'atul Ridwan. Banyak kisah-kisah Bai'atul Ridwan dalam buku sirah. Okey murid-murid, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Dan jangan lupa tekan subscribe, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.